Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, dapat kita berjumpa lagi dalam rancangan podcast Borak Santai SKB, Rakyat Cakna Perniagaan Beretika. Dan apa khabar Azrin? Alhamdulillah sihat tuan. Okey, Alhamdulillah. Dengan keadaan sekarang ni kan, kalau Azrin tengok sekarang ni boleh kata setiap hari hujan. Hujan. Ya, dah mula hujan. Dah mula hujan. Setiap petang. Oh, semalam saya pun tengok pagi sedar waktu pagi dalam pukul 3 pagi hujan. Yalah, semalam pun kebetulan saya pergi satu tempat tu nak pergi rumah kawan lah. Semasa melalui satu jalan tu tengok air dah bertakung atas jalan, memang tak boleh lalui. Dah naik dah air. Dah naik air. Jadi memang sekarang ni boleh kata di mana-mana lah. Kalau kita terbaca pun dalam surat khabar, dalam media kan pun ada disebut tentang cuaca yang tak menentu sekarang ni. Maksudnya dalam ketika sesi rakaman ni pada bulan November ni kita dah tahu sebenarnya seperti mana tahun-tahun sebelum ni adalah dah bermulanya. Ini memang dah jadi satu kebiasaan lah di setiap tahun di Malaysia ni, because negara kita ni cuaca apatah lagi sekarang ni musim monsun timur laut. Monsun timur laut yang akan saya rasa dah datang ni. Dah datang monsun timur laut ni. Mereka menjagakan musim tengkujuh. Musim tengkujuh dikaitkan dengan musim tengkujuh Betul tuan. Jadi that's why bertepatan lah dengan apa yang telah kita sebut tadi ni tentang bencana alam dan sebagainya, especially banjir lah. Jadi pada hari ini podcast Borak Santai SKB, kita nak bincang sedikit tentang apa yang KPDN buat lah sebagai persediaan pengurusan bencana. Jadi kita pun walaupun KPDN bukan salah satu agensi penyelamat Azrin, tapi kami di KPDN kita tetap berperanan tuan dalam skop yang tersendiri dan khasnya yang perlu kita maklumkan di sini adalah dari segi memastikan keberadaan keperluan asas dan juga barangan kawalan, yang di mana kebanyakan memang kawalan yang kita sebut ini adalah dia berkait dengan bidang kuasa KPDN. Ya, betul. Jadi that's why kita nak share pada hari ini dengan tuan-tuan dan puan sikit sebanyak tentang garis panduan yang kita telah sediakan, KPDN telah sediakan untuk menghadapi bencana alam lah, khasnya banjir. Betul. Dalam konteks nak memastikan barangan keperluan asas ini mencukupi untuk penggunaan rakyat Malaysia lah. Maksudnya dalam episod kali ini kita akan bercerita di bawah topik pengurusan bencana alam, keberadaan ni dari skop memastikan keberadaan barang keperluan asas ni. Kita akan tengok dari fasa ke fasa. Supaya penonton faham apa peranan yang KPDN khususnya. Yalah, kita KPDN nampaknya kita tak terkecuali lah daripada pelbagai benda. Termasuklah bencana pun memang kita pun ada terbabit. Betul tuan. Jadi kita nak maklumkan di sinilah Puan Azrin bahawa KPDN ni kita ada garis panduan yang kita panggil sebagai garis panduan pengurusan bencana. Ini bagi memastikan keberadaan bekalan barangan keperluan lah. Ini telah kita wujud, sebenarnya garis panduan telah wujud pun semenjak tahun 2020 lagi. Tahun 2020 lagi kita dah bangunkan. Kita telah bangunkan garis panduan ni. Kenapa ada garis panduan ni? Supaya memudahkan lah urusan pegawai kami di lapangan sebagai panduan mereka, sebagai panduan rujukan mereka sebagai rujukan. Jadi bila ada garis panduan ni mudah sikit lah. Kalau kita pergi tidak ada satu garis panduan ataupun apa yang patut kita buat, jadi agak sukar. Jadi that's why di sini kami ingin berkongsi sikit sebanyaklah tentang apa yang disebut di dalam garis panduan tersebut. Jadi untuk makluman penonton-penonton, garis panduan ini telah dikeluarkan melalui satu arahan oleh KSU ketika itu, Setiausaha Kementerian kita, Setiausaha Kementerian ketika itu, dan bilangan 28 tahun 2020. Arahan bilangan 28 tahun 2020 ketika itu. Ini adalah punca kuasa. Punca kuasa pelaksanaan garis panduan pengurusan bencana. Betul. Jadi untuk makluman, garis panduan ini kita telah edarkan ke pejabat KPDN negeri dan juga pejabat KPDN cawangan yang berada di seluruh Malaysia lah. Jadi menjadi orang kata panduan untuk mereka lah melaksanakan tindakan-tindakan yang sepatutnya, yang mana telah kita gariskan. Dia ada 3 fasa tadi. 3 fasa dalam garis panduan ni, iaitu ketika sebelum bencana, semasa bencana dan juga selepas ataupun pasca bencana. Yalah, faham lah kenapa pasca bencana pun kita ambil kisah, kerana
saya biasa ada pengalaman lah tentang rumah dinaiki banjir ni. Rumah mak saya lah dinaiki banjir. Jadi apabila selepas banjir tu faham dah kerosakan harta benda memang. Lepas tu kita perlu nak cuci, nak kemas kini dan sebagainya di rumah tu memang satu benda yang satu keadaan yang memang sukar lah. Maksudnya bukan saja cabaran waktu semasa bencana, pasca bencana pun pasca bencana memanglah lagi sukar nak membersihkan dan sebagainya. Kalau Azri masih ingat lah tahun 2 tahun sudah yang ketika itu yang banjir besar yang berlaku di Taman Seri Muda tahun 2021 tu. 2021 ya. Ketika itu memang teruk lah. Di mana kawasan yang kita tak jangka berlaku banjir. Banyak tempat di luar jangkaan dan mereka pun dalam keadaan tidak bersedia. Ya, tidak bersedia kan. Dan yang paling sedih adalah menyebabkan berlaku kematian. Ya. Kecederaan dan kematian lah. Jadi that's why mungkin dengan adanya garis panduan yang kita wujudkan ini boleh sedikit sebanyak membantu mangsa-mangsa banjir dan juga mungkin agensi-agensi lain yang dikatakan sebagai agensi penyelamat ni. Mungkin kat sini kita boleh kongsikan dengan penonton Borak Santai SKB tuan. Mungkin mereka nak tahu apakah objektif kita keluarkan. Macam kita sebutkan tadi, of course lah kita nak persediaan untuk dalam skop memastikan keberadaan barang-barang keperluan asas, barang-barang bekalan. Dan nanti mungkin kita boleh share nanti apa yang dikatakan sebagai barang asas tu. Barang asas, barang keperluan ni pasal kita telah gariskan, kita telah listkan senarai barang-barang tersebut. Tapi tunggulah nanti kita share kemudian. Kita akan share dengan penonton semua. Dengan penonton semua lah. Macam tadi tuan, skop utama pastilah untuk memastikan keberadaan. Kita pasti tak sedia maklum bila bencana alam ni mungkin akan berlaku gangguan laluan jaringan komunikasi terganggu. Jadi kita menyediakan garis panduan untuk memastikan objektif utama bagaimana pengedaran barang keperluan tu dan akhirnya sampai kepada penduduk-penduduk yang ataupun yang terkesan dengan bencana khasnya banjir lah. Dan kita di bawah ni kita menjelaskan tindakan-tindakan yang pegawai KPDN di peringkat negeri dan cawangan perlu laksanakan. Macam tuan kata tadi, di setiap fasa yang kita nyatakan, sebelum 3 fasa tadi sebelum, semasa dan pasca. Betul. Dan pastinya mungkin di dalam tempoh bencana ni mungkin akan ada kita terima aduan dan sebagainya, daripada betul, pengguna yang mungkin berasa sukar untuk mendapatkan. Ini pun kita akan tangani di bawah garis panduan ni dan seterusnya. Dan mengadakan kerjasama kerjasama dengan agensi-agensi yang sahabat yang terlibat dengan persediaan banjir dan juga mungkin agensi-agensi penyelamat yang selalu kita dengar macam contoh kita boleh namakan sini Jabatan Kebajikan Masyarakat contoh yang terbabit dengan menyediakan ataupun tempat dan kita pun kita ada agensi yang berkaitan dengan bencana itu NAKMA, agensi pengurusan bencana alam. Bencana alam ni berkaitan dengan ni. Jadi dikoordinat oleh NAKMA lah. Jadi that's why kami KPDN ni melalui garis panduan ni kita akan cuba untuk bantulah agensi-agensi sahabat kita tadi ni untuk dalam konteks kami untuk memastikan barangan keperluan tu adalah. Kita tak nak nanti bila berlaku banjir tiba-tiba barang makanan tak cukup sebagai contoh jadi that's why tugas kita lah di KPDN ni. Tuan, kita sebut bencana alam ni mungkin kita boleh lebih terperincikan atau memberikan pencerahan kepada penonton bencana macam mana yang kita masukkan di bawah skop persediaan ni. Dia bencana yang kita tak persihkan di sini adalah yang satu kejadian lah yang mengganggu gugat kita punya aktiviti masyarakat lah dan urusan kita lah. Dia banyak lah. Dan dia lagi satu, dia bencana dia boleh menyebabkan kehilangan nyawa macam saya sebut tadi, kematian dan sebagainya. Lagi kerosakan atau benda. Ini pun satu lagi. Kalau kita dengar kan bila banjir ni memang membabitkan satu kerugian yang besar lah. Kerugian yang amat besar kepada rakyat, kepada negara dan sebagainya. Pasal nak membina tu bukannya senang. Dan bila bencana datang, dia merosakkan segala lah. Mungkin dari segi jalan raya, mungkin rumah kan dan sebagainya. Jadi sekolah pun kadang pun turut musnah. Jadi that's why orang kata itu yang kita taklifkan sebagai bencana lah.
Jadi dalam konteks kita ni tuan, kebiasaannya kita tengok adalah bencana yang lazim adalah banjir lah. banjir. Tapi banjir macam mana yang kita rasa kita masukkan dalam skop pengurusan bencana ni? Ya, okey. Dia kalau ikut arahan MKN, bilangan nombor 20 ataupun nombor 20 arahan MKN. MKN ni stand for Majlis Keselamatan Negara lah. Bilangan 20 dia mentakrifkan bencana alam. Okey, sebelum tu kita tengok dulu bencana alam. Bencana alam ni seperti banjir lah. Banjir ni memang agak sinonim dengan Malaysia lah. Ribut, taufan, gempa bumi kita minta jangan berlaku lah. Dulu mungkin orang tak biasa dengan ribut taufan, tapi sekarang ni banyak. Jadi jangan hairan kalau ala-ala Texas tau. Ala-ala Texas. Dulu masa kita masuk kantor mesti orang fikir mana ada ribut taufan, tapi tak mustahil sekarang ni. Itu hari kalau tak saya tengok viral kan, puting beliung ala-ala Texas tornado. Betul. Kita itu pun satu benda ni tidak dijangka. Tak jangka benda berlaku di Malaysia. Berlaku di Malaysia. Jadi kalau katakan berlaku sebegitu, ini boleh dimasukkan sebagai di dalam arahan MKN tadi ni, bencana alam tadi ni. Boleh ditafsirkan sebegitu. Sebab dia pun telah merosakkan harta benda. Ya, tsunami of course lah. Pada tahun 2014 lah kalau tak silap saya lah. 2004? Ya. 2004 okey, 2004. Masa berlalu cukup pantas. Ya, dah. Ketika itu kan. Hampir 20 tahun. Banyak tempat di Semenanjung ni telah dilanda oleh tsunami, macam Kedah, Penang dan sebagainya. Jadi membabitkan satu kerugian yang besar, kehilangan nyawa dan sebagainya. Itu boleh ditafsirkan sebagai bencana alam. Okey, berbalik kepada tadi yang banjir yang Azrin tanya tadi kan. Banjir yang macam mana? Banjir macam mana kita tangani? Yang ditangani di bawah garis panduan ni. Di bawah garis panduan ni telah dinyatakan bahawa banjir kilat tak masuk, Azrin. Yang orang kata tiba-tiba naik air separas, orang kata mungkin di kawasan bandar kan, tu itu tak dimasukkan sebagai tafsiran banjir lah, bencana alam tadi ni. Lagi air pasang ni, air pasang, fenomena air pasang. Siapa yang mungkin tinggal di kawasan-kawasan yang berdekatan laut kan, jadi air pasang ni dia tak dikategori sebagai banjir lah. Ada lagi apa lagi? Limpahan air yang tak lebih daripada 24 jam. Kadang-kadang tu dia sekejap pasal benda ni dia berlaku sekejap. Dalam tempoh mungkin sejam, 2 jam, lepas tu dia surut kembali. Jadi ini tak dikategorikan sebagai banjir lah dalam tafsiran garis panduan kami ataupun yang telah dibangunkan oleh KPDN ni. Jadi yang banjir yang dimasukkan adalah banjir yang memang besar lah, yang kita sedia maklum, yang berlaku katakan membabitkan satu pindahan orang kata penduduk yang biasa kalau kita tengok kelazimannya, kita tengok indikatornya bila ada pusat perpindahan sementara PPS tu, pusat perpindahan sementara, maksudnya adalah satu keadaan yang dah kategori masuk fasa yang serius kan. Jadi itu yang kita boleh lihat dari segi tafsiran tadi ni banjir tu. Jadi kalau yang berlaku banjir kilat tu, lagi sekali memang tak dimasuk sebagai tafsiran banjir. Jadi jangan panik lah. Jadi jangan panik. Banjir kilat tu kita belum menghidupkan lagi pelaksanaan garis panduan ni. Jadi kita lihat pula dari segi keahlian, pasal dia dalam garis panduan ni juga kita ada nyatakan tentang peranan jawatankuasa yang terbabit bagi menguruskan bencana tadi ni untuk di peringkat kementerian, di peringkat kementerian sendiri, pengurusi adalah Datuk ataupun KSU lah, Ketua Usaha Kementerian. KPDN. Dia yang bertindak sebagai pengurusi dan ahli-ahli itu terdiri daripada pelbagai bahagian lah di dalam Kementerian KPDN ini yang terbabit dengan jawatankuasa bencana tadi ni. Manakala di peringkat negeri pula ataupun daerah, of course di negeri ini pengarah KPDN negeri yang terbabit akan menjadi pengurusi kepada jawatankuasa yang berkenaan. Macam di kementerian kan tuan, kalau kita tengok berbalik tadi pada tuan sebut, di bahagian kuasa sendiri dia ada position tertentu, itu kita sebagai setiausaha. Kita akan menyelaras. Betul. Dia peranan bahagian pengurusan cukup penting lah dalam konteks begini. Kerana kita maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sebagai contoh nanti kita akan sebut pemegang mini stok pemegang mini stok banjir itu memang dalam kawalan kita lah. Data pemborong, peruncit semua di bawah bahagian penguasa. Betul. Jadi that's why bahagian penguasa memang memainkan peranan penting dalam konteks
garis panduan ini. Itu dia beri kat kementerian, dia bertindak sebagai setiausaha. Sebagai usaha kepada jawatankuasa pengurusan bencana tadi ni. Ya. Begitu juga di negeri dan juga cawangan lah. Okey. Dia selalu, yalah, macam mana kita nak pastikan, Fazrin? Katakan nak memulakan orang kata nak mengaktifkan garis panduan ni. Kita akan tengok apabila Jabatan Meteorologi Malaysia atau POMET membuat pengumuman orang kata bahawa ramalan bahawa monsun timur laut dah datang, akan berlaku sekian-sekian bulan. Itu adalah signal kepada kami di bahagian kuasa khususnya untuk menghidupkan. Saya pun tadi kebetulan datang on the way nak ke office, memang terdengar tu dalam radio pun ada disebut tentang persediaan berkenaan dengan banjir ni. Disebut tentang Jabatan Meteorologi ataupun Malaysia tentang orang kata memohon supaya rakyat Malaysia sentiasa bersiap sedialah. Pasal sekarang ni maklumat ni bukan hanya di corong-corong radio. Sekarang ni di media-media sosial kita boleh ikuti, boleh tahulah. Jadi supaya kita dapat bersediakan dan sebagainya. Maksudnya kita akan meletakkan pengisytiharan ataupun pengumuman rasmi MET ni adalah sebagai sumber rasmi penunjuk yang paling utama sekali kepada kami untuk melaksanakan garis panduan persediaan. Pasal sekarang ni bukan apa Puan Azri, dia cuaca ni kadang pun dia tak menentu sekarang ni. Tak menentu kan. Dulu kita boleh agak-agak kan sekarang ni. Agak sukar kita nak agak. Kadang tu mungkin kita jangkakan bulan November, tapi tiba-tiba datang bulan Disember. Betul. Tapi yang paling pentingnya kita dengar pengumuman daripada Jabatan Meteorologi lah untuk kita mengaktifkan garis panduan pengurusan bencana tadi ni. Jadi lagi satu yang paling penting yang perlu kita ataupun peranan jawatankuasa tadi ni ataupun enforcement division tadi, bahagian penguasa tentang pelantikan ni pemegang mini stok banjir. Azrin tahu apa maksud pemegang mini stok ni? Maksudnya pemurung-pemurung ataupun polisi yang terpilih untuk menerima ataupun dibenarkan menyimpan lebih daripada 30% daripada hak simpanan lesen dia. Jadi untuk makluman penonton, macam pemborong ataupun peruncit yang telah kita lantik di bawah sebagai pemegang mini stok banjir ni, maksudnya dia orang boleh menyimpan lebih lah daripada syarat lesen tu. Dalam keadaan biasa, memang penguasa-penguasa KBDN di cawangan dan negeri telah melantik orang kata dedicated retailer terpilih dan pemborong terpilih. So apabila berlaku bencana ni, di kalangan mereka inilah dipilih sekali lagi menjadi pemborong pemegang stok mini bagi membenarkan tambahan 30%. Tambah. Pasal kita nak pastikan supaya yang tadilah keberadaan barangan tadi ni dia tak putus. Jadi maksudnya sentiasa ada lah. Sebab kita menyangkakan sekiranya terputus jalan darat, mereka ada stok penimbal yang mencukupi menampung sementara nak menunggu bekalan seterusnya sampai. Itu maksud kenapa kita benarkan mereka simpan lebih 30% daripada hak simpanan biasa. Dan untuk menjadi pemegang mini stok banjir ni perlu proses pelantikan lah. Dia kena rasmi. Dia kena rasmi. Dia tak boleh tiba-tiba sendiri nak pergi tambah, tak boleh. Kita akan keluarkan satu surat lantikan. Pasal ini dia membabitkan Akta Kawalan Bekalan 1961. Betul. Jadi dia bukan semua pihak lah yang boleh. Jadi kita akan lantik dan bila selesainya bencana ni maka kita akan tarik balik lah. Kita akan membatalkan maka dia pelantikan tersebut berbalik kepada hak simpanan asal lah lesen dia. Jadi that's why kita menjadikan dia orang ni sebagai pemegang mini stok banjir ni untuk lagi sekali untuk memastikan keberadaan bekalan tu, di mana mungkinlah agensi-agensi yang berkenaan yang terbabit dengan penyelamat tadi boleh pergi untuk membeli untuk mengambil di tempat yang telah kita lantik sebagai pemegang mini stok banjir tadi. Jadi jangan bimbang lah. Maksudnya kita di KPDN memang kita bersedia untuk itu dan dalam simpanan kita pun memang kita ada data-data tersebut lah bagi seluruh Malaysia lah. Okey. Ini kita akan keluarkan satu arahan bertulis lah. Maksud ini dalam fasa persediaan lagi Azrin sebelum banjir. Sebelum bencana itu berlaku. Sebelum bencana itu berlaku, kita yang penting kita akan keluarkan satu arahan kepada negeri dan juga cawangan, KPDN negeri dan juga cawangan
untuk satu mengenal pasti betul. pemborong, peruncit ataupun penghilang yang di mana yang mungkin tak ditenggelami oleh bencana ataupun banjir lah. Yang boleh dilantik sebagai pemegang stok mini tadi ni. Dan pusat pemindahan sementara pun dijangkakan. Ya. Maksudnya tugas negeri dan juga cawangan ni pun dia perlu memastikan, perlu memaklumkan kepada kami di Ibu Pejabat tentang pusat penempatan tadi ni. Dalam proses ni inilah dia akan berkait dengan proses ataupun tindakan seterusnya melibatkan libat urus. Sebab mengenal pasti pusat pemindahan sementara ni hanya Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga agensi-agensi berkenaan tu. Ada data. Jadi maksudnya pegawai KPDN di Deri dan juga cawangan dia perlu buat engagement lah. Kena ada kolaborasi. Kena ada kolaborasi lah supaya kita dapat data-data tu untuk disalurkan kepada jawatankuasa pengurusan bencana peringkat pusat di KPDN. Jadi ini cukup penting di samping orang kata sesi libat urus. Kan? Negeri dan juga cawangan, KPDN negeri dan juga cawangan perlu mengadakan sesi libat urus lah. Benda ni sebenarnya Pak Azrin dia berterusan sebenarnya. Kadang-kadang tu ialah kita sedia maklum bahawa monsun timur laut ni dia membawa orang kata banjir. Tetapi kadang bencana yang kita sebut di awal tadi dia boleh berlaku dalam bentuk-bentuk lain pun. Contoh mungkin tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Tapi itulah kita kena sentiasa bersedia dengan maklumat-maklumat data tadi ni. Jadi that's why sesi engagement tu dengan pihak-pihak terbabit ni kena sentiasa dibuat lah. Sebab sebenarnya KPDN ataupun kuasa di semua cawangan sentiasa je buat libat urus. Tapi apabila berlaku bencana dia lebih kena lebih sikit lah. Kena lebih lah. Kena kerja lebih sikit. Fokus lebih sikit. Kena fokus. Jadi untuk memudahkan masyarakat Azrin ketika berlaku banjir kan. Jadi kita juga ada buka bilik gerakan ataupun kita panggil Enforcement Command Center. ECC di seluruh negeri lah. Di seluruh cawangan dan negeri. Cawangan negeri di peringkat pusat daripada pukul 8 pagi sampai 10 malam. Tujuannya untuk memudahkan kita berhubung, buat aduan, mendapatkan maklumat. Dan tempoh masa tu sebenarnya kita boleh panjangkan lagi. Mungkin boleh jadi 24 jam. Dia tengok bergantung kepada keadaan dan selalu pada arahan semasa lah. Tuan. Ditakdirkan mungkin berlaku katakan situasi teruk kan. Jadi kita boleh panjangkan tempoh pembukaan Enforcement Command Center ataupun bilik gerakan tadi ni. Ini supaya segala maklumat boleh disalurkan. Dan kita pun di peringkat diri yang bertugas di Enforcement Command Center ni, kita boleh memantau lah keadaan terkini tempat yang terbabit ataupun kita boleh berkolaborasi lagi dengan agensi-agensi yang terlibat ya, untuk kita membantulah masa-masa yang bencana ni. Okey. Kita juga bagi komitmen Pak Azrin. Maksudnya jika terdapatnya isu putus bekalan ataupun ada aduan kan, mungkinlah ada pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan ni. Betul. Dalam keadaan kita ada yang nak menyorok bekalan, kenakan syarat jualan. Kita itulah peranan kita KPDN ni, dia mencakupi segala itu. Pasal kita tak nak ada pihak yang menangguk dari keruh. Kita sentiasa aware ataupun kita bila bekalan itu menjadi limit ataupun terhad, kita akan ada pihak yang akan cuba ambil kesempatan. Contoh mengenalkan syarat-syarat belian yang memang tak logik, contoh, ataupun menyorok barang tu ataupun cuba menaikkan harga tersuka hati, contoh. Untuk barang kawalan yang telah dia tetapkan harga maksimumnya. Jadi that's why peranan kami lah mungkin melalui Enforcement Command Center tadi, masyarakat boleh salurkan maklumat. Jadi kita akan ambil tindakan segera lah. Para pihak-pihak terbabit di bawah undang-undang kami lah. Kami ada Akta Kewangan Bekalan Nasional nombor 1, kami ada Akta Kewangan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan juga akta-akta lain yang terbabit yang kita boleh guna pakai. Ya. Demi nak memastikan rakyat tidak ditipu lah oleh pihak-pihak yang tidak terbabit ataupun ada mana-mana pihak yang cuba menyeleweng. Jadi mengambil kesempatan di atas kesulitan orang lain. Kesulitan pihak lain lah, menangguk dari keruh. Jadi ini cuba kita bantu dan pihak-pihak di luar sana tu, kalau yang mendengar ni tolong jangan bertindak semenikan lah ya.
kita memerlukan kerjasama semua kita pihak. Perlukan kerjasama semua pihak lah. Kata dalam keadaan bencana ni janganlah mengambil kesempatan. Betul. Dan perlulah berhemah ataupun beretika dalam berniaga. Betul. Lah. Tadi Puan Azlin, tadi di awal tadi saya sebut tadi kan 26 barang tadi. Ya. Mungkin kita boleh share sikit dengan penonton. Mereka pun nak tahu apa benda barang-barang. Apa benda 26 barang yang kita kawal ni ataupun yang kita nak pastikan dianya tidak terputus lah ketika bencana ni. Khasnya banjir tadi ni. Boleh sebut? Okey. Panjang ni. Ketika bencana alam ada benda-benda yang mungkin dalam keadaan normal ataupun kita tak kawal. Tapi di bencana alam kita letak sebab kita rasa mungkin itu satu keperluan waktu tu. Antara 26 tu adalah gula, minyak masak, tepung gandum, diesel, petrol, LPG, liquid petroleum gas, mi segera. Sedap ni. Waktu ni memang perlulah. Memang menjadi makanan ni lah. Keperluan. Cili kering, ayam, telur ayam, ikan masin. Ikan masin. Ikan masin ya. Hujan memang sedap ni kan. Waktu rasa mungkin orang tak pandang waktu itulah. bencana Tapi waktu bencana memang menjadi dicari ni. Ya. Sardin, bawang, beras, roti, biskut, susu tepung, lampin bayi, tisu basah, tisu tandas, tuala wanita, lampin dewasa, air mineral, ubat-ubatan, face mask atau pelitup muka dan juga hand sanitizer. Yalah macam air mineral ni kan kadang air dah tercemar kan, jadi that's why perlulah air dibotolkan. Air botol tu perlu dipastikan keberadaan lah. Jadi itu tuan-tuan dan puan, 26 barangan tadi yang kita baca sebentar lalu tadi ni yang kita kawal. Maksudnya kita akan pastikan bahawa keberadaan bagi 26 barang ni memang sentiasa tersedia lah. Ini adalah 26 yang kita fokuskan tuan. Jadi janganlah pernah juga sebelum ni kenapa barang lain yang buat aduan tentang perkara yang tak ada. Mungkin kita akan ambil maklum tetapi bila kita akan ikut keutamaan keperluan waktu yang tu. Waktu itu inilah yang diperlukan. Kalau kita nak ikut keperluan tu macam-macam lagi. Tapi ketika bencana darurat inilah yang kita rasa yang telah kita senarai pendekkan. Yang kita rasa perlulah. Lagi satu mungkinlah yang itu hari kan bila berlaku bencana tu ada satu lagi barang yang cukup menjadi penting tau. Power bank. Ya, betul-betul. Pada satu ketika power bank kita pun masukkan sebagai barang kawalan. Pasal power bank ni cukup penting ni tuan-tuan dan puan. Pasal dalam keadaan sekarang ni kita hidup dalam dunia ni kan semua ada smartphone tetapi tak ada pula sumber kuasa tu. Jadi that's why power bank menjadi. Jadi kita pun nasihatkan tuan-tuan dan puan lah, katakan mungkin kena standby power bank di rumah masing-masing lah supaya kita dapat guna power bank tu untuk menjanakan, untuk charge handphone dan sebagainya. Jadi ini pun satu benda yang penting. Cuma mungkin kita tekankan sikit tuan, 26 barang ni mungkin dia hanya kita kawal ketika bencana alam. Maksudnya habis bencana alam kita akan berbalik kepada barang kawalan yang sedia ada lah. Betul. Waktu bencana bila yang kita sebut tadi ni yang bila diumumkan oleh Jabatan Meteorologi tadi ni berlakunya monsun timur laut, banjir dan sebagainya, maka 26 barang ni kita akan masukkan yang kita akan kawal untuk kita pastikan keberadaan untuk tujuan menghadapi ataupun semasa di pusat pemindahan kan mungkin. Inilah barang yang menjadi keutamaan untuk kita pastikan sentiasa mencukupi. Mungkin kita akhir sekali mungkin kita boleh share lah kat sini Azrin. Kita ada setakat ini kita ada sebanyak 728 premis yang telah kita jadikan sebagai dedicated punya pembekal. Dan daripada 728 premis tadi ni kita buat pecahan 474 kita panggil sebagai dedicated district retailer ataupun DDR, peruncit terpilih. Manakala 245 dedicated district wholesalers ataupun DDM, pemborong terpilih ni, dan juga ada 9 dedicated district manufacturer DDM, pengilang yang terpilih. Ini istilah yang kami gunakan. Pakai di mana semua negeri di Malaysia telah menyalurkan data ini 728 tadi ni untuk kita memantau lah. Dan
yang supaya senang kita nak salurkan apa-apa bantuan nanti. Inilah daripada dari 728 ni lah Tuan kan yang kita pilih menjadi pemegang stok mini terpilih. Daripada 728 yang mana kita kenal pasti dekat dengan kawasan bencana dan kita lantik mereka dan itulah lagi satu Azrin, 728 ni kawasan-kawasan yang kita jangka tak dilanda banjir lah. Yang 728 ni kita minta ni negeri ataupun cawangan untuk memberi data-data tempat yang berkenaan tu. Jadi 728 ni tempat-tempat yang tak dilanda oleh banjir lah setakat yang sebelum-sebelum ini. Dan mereka ni pun ada kriteria tertentu ketika kita memilih supaya mereka ni sentiasa dapat membekalkan barang keperluan ni dalam keadaan biasa dan of course lah bencana alam. Jadi itulah saya rasa banyak benda yang telah kita share di bawah tadi ni berkenaan dengan persiapan how nak menguruskan bencana alam dalam konteks KPDN memastikan keberadaan keperluan asas dan barang keperluan melalui garis panduan yang telah kita bangunkan sejak tahun 2020 lagi. Jadi orang kata supaya benda ni dapat dilaksanakan oleh pegawai kami di peringkat negeri dan juga cawangan dan akhirnya dapat membantu masyarakat lah berhadapan dengan musibah ataupun dugaan yang tidak terhingga. Benda ni boleh terjadi pada siapa-siapa Azrin. Betul. Tidak kecuali saya dan juga Azrin. Mungkin bukan di sini tapi mungkin di keluarga di kampung. Jadi at least kita perlu cakna. Perlu cakna. Jadi macam mana kita punya tagline pun bersesuaian lah, rakyat cakna peniaga beretika ni. Dan inilah peniaga kena lebih beretika. Beretika tadilah, jangan menyeleweng. Janganlah mengambil kesempatan ketika musibah melanda ni, dan juga rakyat perlu cakna. Tadi kita pun dah maklum tadi kita ada bilik gerakan dan sebagainya, dan nombor-nombor apa ni untuk dihubungi pun boleh tengok kita punya portal kita KPDN. Boleh layari dalam kita punya portal KPDN, ada nombor-nombor yang boleh dihubungi dan sebagainya. Jadi perlu cakna lah. Mungkin kita nak berkongsi sikit lah Tuan kan, mengimbau banjir besar pada tahun 2021. Banyak laluan-laluan untuk banyak juga stesen minyak tenggelam. Di sini kita menjalinkan hubungan kerjasama erat dengan orang kata syarikat minyak. Membantu mereka membekalkan memastikan bekalan tu sampai ke kawasan-kawasan yang tenggelam ni. Betul. Pasal kita kadang tu ialah bahan petroleum ni penting untuk diisi kenderaan-kenderaan pengangkut, kenderaan persendirian dan sebagainya. Banyak ketika banjir ni lori minyak tak boleh sampai ke kawasan tersebut. Jadi kami pun KPDN pun memainkan peranan di sini, di mana kita telah adakan kerjasama dengan pihak Olko, di mana kita mengiringi lah lori-lori tangki ni dengan selamat sampai ke tempat-tempat yang ditimpa musibah tersebut lah. Jadi itu lagi satu orang kata kami punya CSR lah, Corporate Social Responsibility, demi nak pastikan tidak putusnya bekalan bahan petroleum ke tempat-tempat yang terbabit. Mungkin tidak disebut di dalam garis panduan ni, tetapi selain daripada itu, apa yang kami rasa perlu untuk bantu, kita akan buat sehabis baik bagi memastikan keberadaan bekalan. Banyak kita punya peranan sebenarnya KPDN ni. Jadi InsyaAllah kita akan teruslah, maksudnya Puan Azrin, kita akan terus bantu masyarakat, bantu rakyat untuk pengguna di luar sana lah, untuk memastikan kemaslahatan rakyat terjagalah. Orang kata itu adalah kita punya sumbangan ataupun jariah yang KPDN buatlah untuk yang kita sebut tadi ni. Jadi saya rasa itu saja Puan Azrin untuk hari ini. Kongsian kita di kala tempoh berdepan dengan bencana alam. Jadi ini yang kita boleh share sikit sebanyak. Moga dengan apa yang kita share ni boleh menjadi panduan kepada tuan-tuan dan puan di luar sana untuk berhadapan dengan musibah. Musibah ni kita tak dapat nak jangka, tapi first point kita bersedia. Dan mungkin mereka sebelum ni tak tahu macam mana nak salurkan maklumat. Dan mungkin kali saya tahu KPDN membuka bilik gerakan, boleh menghubungi di setiap negeri dan cawangan yang berkaitan. Tapi kalau nak menyelamat nyawa tu kena mohon bantuan dengan agensi lain lah yang berkenaan. Kami cuma dari segi menyediakan orang kata barangan ataupun untuk memastikan keperluan rakyat tu cukup. Contohnya nak beli lampin baby, kawan tak dapat bekalan yang terganggu, air minuman yang 26 tadi kan. Betul. Boleh. Ini adalah barang-barang yang boleh dibuat aduan untuk maklumkan gangguan-gangguan bekalan di kawasan-kawasan. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini Puan Azrin, dalam program podcast Borak Santai SKB Rakyat Cakna Peniaga Beretika. Jadi mungkin insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan ketika dengan topik-topik
yang lebih bermakna dan lebih orang kata memberi satu panduan kepada penonton-penonton. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.